Baik, yang pertama-tamanya saya juga berminat untuk bersama-sama hadir hari ini untuk membahaskan usul Presiden kita. Terutamanya yang saya tengok adalah membahaskan berkenaan dengan putra melahirkan rasa kesal untuk mengutuk kepimpinan kerajaan yang tidak bersih, tidak bermoral dan tidak mempunyai ilzam politik, sehingga rasa hormat terhadap sensitiviti umat Melayu dan penganut agama Islam dilupakan, dibiarkan. Jadi inilah dia kalau kita tengok tuan-tuan. Hari ini kalau kita tengok tadi yang daripada Pahang tadi pun cakap tadi, saudara kita tadi pun berkenaan dengan isu timah. Tapi ada satu isu lagi saya nak bawa, iaitu beberapa hari lepas, pada 19 hari bulan yang lepas, di kawasan saya di Ipoh Timur tuan-tuan. Di Ipoh Timur, rumah-rumah Melayu setinggan dirobohkan. Dan paling menyedihkan, pemaju tu Cina, dia boleh duduk diam senyum je kat situ. Saya dengan Datuk Hamidah ada bersama, dengan editi kita Tuan Azrul kita pun ada bersama tentu. Sedih sangat rasanya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok penduduk-penduduk kat situ baru 4 hari sebelum, iaitu pada 14 hari bulan, menerima surat kelulusan tanah untuk ganti mereka punya tanah. Baru dapat surat kelulusan tanah 4 hari sebelum, dan 4 hari kemudiannya dirobohkan rumah. Belum dapat grant tuan-tuan. Jadi inilah penindasan. Bila kita sebut isu perkauman, orang kata ini bukan isu perkauman, tapi saya katakan dia tetap isu perkauman. Kerana apa? Kerana saya beritahu dia perak pada 10 hari bulan. Kalau tadi 19 hari bulan rumah Melayu tadi dirobohkan, pada 10 hari bulan ada 19 tokoh-tokoh Cina yang telah mendapat perintah untuk dirobohkan di gua-gua di negeri Perak. Tapi tak jadi dirobohkan setelah MCA datang menghadap. 19 tokoh tak jadi dirobohkan walaupun dah keluarkan perintah. Tapi bila rumah Melayu dalam tempoh 4 hari lepas dapat surat kelulusan telah dirobohkan. Jadi inilah pada saya satu bentuk penindasan yang amat kejam, terutamanya pada orang kita yang memang kita menetap dekat bumi Malaysia kita ni, bumi bertuah kita hari ni, tapi kita bagaikan dianak tirikan tuan-tuan. Baik, seterusnya saya nak bawa juga isu berkenaan dengan wajib pilih pemimpin ni. Dia kata apa? Dia minta usul yang dibawa oleh Presiden, minta rakyat wajib memilih dan mengangkat dan menyokong pemimpin-pemimpin parti yang dilihat bersih dan bermoral. Jadi, cukup bersih dan bermoral ni cukup tinggi sebenarnya. Ya, kalau kita cerita skop bersih dan bermoral ni juga, kita kena tambah juga lagi satu sebenarnya berkenaan dengan integriti. Inilah kita kata tadi isu rasuah dan sebagainya. Ini berkaitan dengan integriti kepimpinan. Bila kita sebut dengan integriti kepimpinan, kita juga tak lari daripada kita nak mendengar kewibawaan seorang pemimpin tu tadi tuan-tuan. Hari ini kalau putra cakap, putra buat. Ini kita semua orang tahu. Sampai hari ini pun insya-Allah putra cakap, putra buat. Tapi masalahnya kalau kita sekadar bercakap, ini pun satu masalah juga. Sebab kita jangan lupa, ini mungkin teguran kepada diri saya, teguran juga kepada pemimpin dan teguran kepada semua yang ada hari ini. Sebab hari ini saya nak ingatkan bahawa Allah cipta satu mulut, dua telinga. Kenapa Allah cipta satu mulut, dua telinga? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Ini satu pelajaran yang sepatutnya kita kena belajar. Kalau hari ini putra cakap, putra buat, bagus. Kita cakap dengan rakyat, putra cakap, putra buat. Tapi kalau dengan rakyat, kalau hari ini dengan ahli kita, kalau hari ini tuan-tuan hari ini kalau pergi kempen cakap dengan rakyat sana, tak apa, cakap, putra buat. Tapi kalau cakap jumpa dengan AJK, kita tukar. Saya cadangkan untuk kita tukar bahawa putra dengar, putra faham. Ini penting. Kenapa? Kerana mendengar keluhan, mendengar masalah daripada AJK, daripada orang-orang bawah ini sangat penting untuk kita perbaiki. Saya sendiri berkampung insya-Allah selama 2 minggu juga di Melaka. Jadi tuan-tuan juga tahu keadaan PRN Melaka, bagaimana suasana politik di sana. Saya kata kita dapat belajar banyak perkara sebenarnya daripada Melaka, tapi ianya takkan dapat kita belajar kalau kita tak bersedia untuk turun ke bawah dan mendengar keluhan-keluhan rakyat, keluhan-keluhan jentera kita sendiri.
Hari ni kalau kita tengok di sebelah Melaka hari ni, mungkin ada masalah-masalah mereka tersendiri, tapi adakah daripada kalangan-kalangan, terutamanya mungkin di kalangan pemimpin atau kalangan kita sendiri, turun ke bawah dan mendengar keluhan, mendengar alasan apa masalah yang berlaku sebenarnya? Sebab dalam pilihan raya, tak kurang juga macam pergi hiking. Tu nak cakap dengan Tan Sri ni. Kalau kita sama-sama pergi hiking, istimewa yang pergi hiking ni apa tau? Dalam hiking ni, dia akan keluar the true colour orang tu kalau kita pergi hiking. Sebab apa? Sebab mana-mana yang jenis kuat mencarut, tiba-tiba dia akan kuat mencarut. Sebab pandang letik, pandang dah penat dalam hiking. Yang mana yang jenis, ini cakap lepas, dia akan cakap lepas. Sebenarnya sama je dengan pilihan raya pun. Dalam pilihan raya sebenarnya kita dapat kenal mana yang datang tunjuk muka dan selfie, dan akhirnya mungkin dah resign pun. Dan mana yang turun buat kerja betul-betul. Hari ni kita kena tengok dan kita kena tahu benda ni. Mungkin hari ni pemimpin tak tahu kalau kita tak turun dan tak dengar keluhan tu sendiri. Jadi ni saya minta hari ni untuk kita sama-sama, terutamanya pemimpin-pemimpin, turun padang tuan-tuan. Minta turun padang untuk berjumpa dengan jentera-jentera bawah dan memahami naluri rintihan kami di bawah sini tentang apa masalah yang berlaku, terutama di peringkat bawah ni. Saya bersuara macam ni bukan kerana nak tegur siapa-siapa ke tak. Ini saya cakap umum, sama ada pemimpin ataupun bahagian kita sendiri. Ini soal mendengar keluhan yang tadi ni. Kalau sebab saya katakan, kalau kita tengok dari segi pemimpin ni juga tak kurang kalau kita nak cerita tentang keberanian memimpin. Saya teringat sebenarnya kalau ada kita punya sahabat saya semalam, Tuan Syed Shah, kita punya timbalan semalam sebenarnya dalam apa? Dalam Wira punya mesyuarat, dia cakap, dia kata kepimpinan bermula di rumah. Beras kita beli. Saya ulang pasal saya tahu bini dia dekat bawah ni kan. Jadi bila kita sebut kepimpinan itu bermula di rumah pun, saya kata memang betul, kepimpinan bermula di rumah. Kita cakap dengan bini kita nak keluar tu kan, kita cakap apa? Abang nak keluar, balik pukul 2. Lepas tu dia kata sebelum bini kita jawab, cepat-cepat kita keluar. Sebab nanti tak tahan telinga dah. Tapi ada satu formula lagi. Ya. Kata contoh. Dia cepat-cepat cover kan. Okey, tapi saya nak sambung sikit lagi. Kalau kita balik tu pun, jawabnya kita kena tahan telinga juga. Jadi formula pun saya kata, formula satu mulut dua telinga ni sebenarnya sangat boleh diguna pakai, terutama je pun dalam isu rumah tangga. Bila orang rumah tadi tu cakap, abang pergi bawa, kita dengar aje, tak susah pun. Telinga kan, ada dua telinga. So itulah function dua telinga. Function dua telinga untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Kerana kurangnya pendengaran, kerana ini rumah tangga binasa. Kerana kurangnya pendengaran, kerana ini parti pun boleh roboh. Kerana kurangnya pendengaran, kerajaan sebelumnya memerintah 22 tahun pun jatuh tuan-tuan. Kerana kurang mendengar dan terlalu banyak berkata-kata. Jadi ini yang saya nak sampaikan. Minta sangat sama-sama kita hari ini dapat boleh turun padang sama-sama dan mendengar rintihan dan keluhan daripada bawah. Kalau ada cadangan daripada bawah, sama-sama tolong dengar. Jangan pancung, jangan terus cakap. Tolonglah sama-sama dengar. Mungkin ada baik, mungkin ada buruk. Kadang-kadang kita berpengalaman, mungkin kadang-kadang kurang pengalaman, tapi Allah nak sampaikan mesej tu daripada siapa-siapa pun dia boleh sampaikan. Jadi inilah saya cadangkan juga, saya sebenarnya juga menyokong penuh semua usul yang disampaikan oleh Tuan Presiden bagi pihak Putra Perak dan Putra Malaysia secara keseluruhannya, khususnya untuk Wira juga, golongan-golongan pemuda. Apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan, saya juga nak sampaikan, ini juga adalah sebenarnya suara akar umbi daripada golongan orang muda. Sebab ramai juga golongan-golongan belia yang jumpa dengan saya menceritakan tentang isu mereka tidak diberi perhatian, mereka tidak ditadahkan telinga lah, senang cakap, tidak ditadah telinga untuk diluahkan. Jadi kerana itu saya mohon semua hari ini untuk kita sama-sama bukan saja mengamalkan kepimpinan yang integriti tadi, kepimpinan yang bersih dan bermoral tadi, tapi kita juga mengamal kepimpinan yang penuh integriti supaya kita manfaatkan satu mulut kita dan dua telinga kita. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.